Okey, jom. Alright, jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar. Bila? Okay, generation gap ni kita ada 5, iaitu first silent generation, second kita ada baby boomers, yang ketiga Gen X, lepas tu Gen Y dengan Gen Z. Okay, mari kita tengok silent generation dulu. Okay, siapa silent generation ni? Okay, silent generation ni orang yang lahir pada sebelum 1946. Okay, kira-kira umur dia sekarang dalam 75 tahun macam tu. Okay, mereka membesar semasa The Great Depression and World War II. Perangai mereka berdasarkan zaman pengalaman yang semasa Depression tu lah. Dengan World War II. Okay, mereka merupakan generasi yang kaya masa tu lah. Sebab mempunyai banyak tanah apa semua tu. Okay, kemudian pada zaman tu hanya lelaki saja bekerja, perempuan duduk rumah jaga anak. Okay. Seterusnya kita tengok populasi. Populasi zaman silent generation tu 55 juta. Okay, merupakan populasi terbesar dan majoriti orang zaman tu sekarang merupakan pesara lah sebab umur dah 75 ke atas. Okay, seterusnya kita tengok ciri-ciri. Ciri-ciri orang zaman tu mereka berjimat cermat sebab dilahirkan zaman perang dan ketidakstabilan ekonomi. Seterusnya mereka hormat menghormati pihak berkuasa. Seterusnya mereka mempunyai ketabahan dan kekuatan serta keazaman yang kuat untuk teruskan kehidupan sebab hidup pada zaman tu sangat susah. Seterusnya mereka berusaha mencari keselesaan dan mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Semangat patriotik tu mencari kemerdekaan lah masa tu. Okay, kemudian mereka orang yang sabar dan bersatu padu sama mereka lah untuk mendapatkan kemerdekaan. Okay, seterusnya kita tengok silent generation at work. Mereka merupakan generasi yang setia kepada majikan, mempunyai kemahiran interpersonal yang hebat, menikmati jadual pekerjaan yang fleksibel. Okay, mereka bekerja mengikut jadual sendirilah. Okay, apa history event yang berlaku pada zaman tu? Okay, kita boleh tengok ada Great Depression, World War II. Yang ni tak pasti sebutan dia macam mana. McCarthyism kot dengan The Cold War. Okay, gambar bawah tu adalah sikit pasal The Great Depression, World War II dengan McCarthyism. Tak sure sebutan dia macam mana. Okay, seterusnya adalah baby boomers. Okay, baby boomers ni berlaku apabila akhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah perang tamat pada tahun 1945, nampakkan lelaki yang pulang daripada medan perang, okay, mereka memperolehi pekerjaan, kemudian mereka berkahwin dan memulakan institusi kekeluargaan masing-masing. Okay, dan ketika itu, dapatkan ni banyak yang kahwin serentak. Apabila banyak yang kahwin serentak, maka terdapat banyak baby kan. Anjakan kelahiran ketika itu meningkat dengan drastis. Okay, pada ketika itu, lebih 1 juta bayi lahir pada tahun 1946 berbanding tahun 1945. Oleh sebab kelahiran yang tinggi itu dikenali sebagai baby boom. Ke 1964. Itu dah dipanggil baby boomers. Okey, seterusnya ciri-ciri generasi boomers ni menurut Dr. Abramson adalah committed, tadi dan berdaya terbaik. Antara peperangan yang lain yang membezakan generasi ini adalah mereka sukar menerima dengan kata lain adalah mereka sangat degil. Sebab ialah lepas perang kan, dia baru nak hidup dalam keadaan yang selesa. Okey. Baik. Okey, seterusnya ialah generasi X. Generasi X ni lahir pada 1965 hingga 1980. Okey, kita boleh tengok generasi X ni mempunyai personality yang bersikap terbuka, tapi dia lebih memilih untuk
menemukan cara mereka sendiri dalam menghadapi masalah. Generasi X ni dia rajin mengkaji, berfikiran logik. Okey, dari segi teknologi pula, mereka ni ialah permulaan perkembangan teknologi, iaitu komputer, video game. Tapi dia ni dia cakap dia menganggap internet ni sebagai media tidak memerlukan kepakaran. Just teknologi tapi tak memanfaatkan teknologi itulah. Okey, dari segi sosial pula, dia tidak mengambil berat tentang isu sosial sekeliling. Tidak mendengar berita atau program di TV. Hanya dia mementingkan keadaan diri dia, keluarga dia je. Okey, seterusnya pendidikan. Okey, walaupun pendidikan dia baik, tapi dia terpinggir dari segi kemasyarakatan. Itu saja. Okay. Terusnya Gen Y, dia sambung dari Gen X, jadinya buat ringkas je, lebih kurang je. Cuma Gen Y ni dia lahir, dia zaman hidup 1981 sampai 1994. So sekarang dalam umur 30-40 lah. Macam Dr. Syahril kan 40. So kalau dia pun dalam umur 27, 28 macam tu dah lah. Jadinya yang ni dia merasai zaman peralihan. Daripada zaman Friendster, MySpace, dulu kita chat Yahoo Messenger, MSN Messenger, pakai SMS 15 sen satu SMS kan zaman tu. Sekarang ni ada, lepas tu dia pergi ke internet lah sekarang, media, internet, media sosial kan, Facebook muncul, install semua tu. Internet pun barulah muncul internet gaming dulu offline je, LAN je kan. Tiba-tiba oi, CC mahir cakap dulu. Nak main terpaksa pergi CC kan zaman tu lah. Penting sekolah pergi CC main CS lah. Lepas tu Gen Y dia mudah menerima perubahan sebab perubahan tu berlaku dengan keadaan dia terpaksa lalui benda tu. Bila orang ubah SMS ke WhatsApp, keluar smartphone, kiranya Gen ni lah yang phone 3 sekupang tu, yang berat tu, paling kat anjing mati tu, sampai phone tipis sampai tu lah. Sekarang ni kan. Sampai ada warna, lepas tu ada butang, lepas tu sekarang butang pun kat skrin. Gen Y lah. Dan Gen Y pasal dia perubahan tu banyak ada, jadinya dia suka belajar dan dapatkan benda baru. So dekat kerja pun dia suka, bukan hanya nak buat duit je, tapi nak pengalaman. Lepas tu tukar-tukar tempat kerja pun tak apa, pengalaman baru kan. Itu budaya dia lah. So, Gen Y memang akan nampak bahagian peralihan teknologi. Daripada disket mungkin X lah. Melampau kan tu, lama kan. Zaman CD, DVD. Lepas tu tak ada pakai CD, DVD lah. CD tu 700 MB je. Lepas tu DVD 4.75 gig. Lepas tu pendrive. Kecil lah, 1, 2, 3 gig. HDD. Lepas tu sekarang HDD kan. HDD hard disk semua. 500 gig. Lepas tu sekarang ni sempat lalui zaman terabyte semua. Dan sekarang pendrive pun tak payah. Semua upload masuk cloud. OneDrive semua kan. So inilah Gen Y. Y ni Gen yang sekarang ni kalau young parents lah. Ibu bapa yang baru je ada baby, baru kahwin. Gen Y lah. Gen Y. Okay, itu saja Gen Y, yes. Okay. Terusnya Z. Seterusnya ialah generasi Z. Okay. Okay, golongan yang ini lahir pada tahun 1998 hingga 2009. Dalam umur dalam 23, 24 macam itulah. Okay, ia digelar sebagai generasi teknologi kerana pada zaman mereka ni memang dah ada teknologi. Mereka lahir memang dah ada teknologi yang macam sekarang. Okay, yang ketiga ialah melalui internet dan web sejak kecil. Macam dalam gambar yang saya tunjuk ni kah? Memang dari kecil memang yang diajar untuk melihat atau mengakses segala maklumat mengenai internet. Okay. Ciri-ciri dia ialah mudah berkomunikasi. Okay, sebagai contoh, mungkin zaman dulu, zaman generasi yang terdahulu, World War dan sebagainya, mungkin berkomunikasi dia kita pakai macam surat dan sebagainya kan. Tapi dengan adanya pada zaman sekarang ialah menggunakan handset. Kita mudah untuk berkomunikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Itu generasi Z. Okay, dan dia menganggap teknologi dan internet dia menganggap teknologi dan internet itu biasa.
Macam dulu, mungkin zaman dulu ada internet memang akan merasa macam hebat lah kan. Tapi bila generasi Z ni ada internet, itu biasa sangat. Boleh faham Okay, dan Faham. poin yang ketiga ialah menghabiskan masa dengan melayari World Wide Web. Maksudnya dia segala yang kehidupan dia memang tengok internet je. Dia nak beli peralatan sukan contohnya, dia akan tengok internet. Dia nak tengok hotel, dia akan tengok internet. Dia tak payah nak pergi cari jauh. Maksudnya dia tak payah nak keluar rumah, nak pergi naik motor dan pergi sewa hotel dan sebagainya. Dia terus buka handset dan terus tekan apa yang dia nak. Boleh faham Okey. Yang seterusnya ialah tidak mempunyai kemahiran pengucapan awam. Okey. Yang ni simple je. Mungkin orang dulu dia kerap bercakap. Jadi bila dia kerap bercakap, dia mungkin pengucapan awam dia lebih baik berbanding dengan generasi Z. Mungkin sebabkan generasi Z ni dia terlampau melihat handphone dan dia kurang untuk bercakap dengan orang atau kurang untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Okey. Dan dalam masa yang sama, ia juga suka untuk mengasingkan diri dan pendiam. Okey, sebagai contoh Sebagai contoh, tak tengok kanak-kanak sekarang. Dulu kanak-kanak mungkin kita bagi dia main bola, dia akan main bola. Betul tak? Tapi sekarang punya masyarakat generasi Z, kita bagi handset, dia akan diam. Betul tak? Sekarang dia main bola online set. Tak. Main bola kat handset. Memang je tu. Memang je tu. Kadang-kadang, macam contoh saya ambil anak buah saya lah kan. Anak buah saya ni, kalau bagi handset, dia akan diam. Walaupun TV tu terpasang, dia akan main handset juga. Memang sekarang punya generasi Z memang macam tu. Okey, daripada segi pendidikan pula, okey, depa ni memang suka cara yang mungkin eksperimen ataupun melakukan praktikal daripada duduk diam. Dan mereka ni memang tak suka cara pendidikan yang lebih pada ceramah macam cikgu sekarang lah. Okey. Dia lebih suka pada melihat slide. Mungkin dengan adanya teknologi, kita boleh meningkatkan lagi lah cara untuk kita mengajar untuk budak-budak yang generasi Z ni. Okey. Okey, yang seterusnya ialah informasi hanya dengan internet. Maksudnya, sekarang ni generasi Z, dia nak belajar, dia akan menggunakan handset saja. Dan mereka rasa diri mereka ni memang ada ilmu dengan adanya handset. Tak payah pergi sekolah. Betul tak? Betul. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita hendaklah macam melakukan satu benda yang tiada yang ada, maksudnya tidak ada dalam buku. Maksudnya contohnya kalau bermain bola, kita tak boleh nak tunjuk macam mana bola yang dalam buku. Mereka dah faham dah cara main bola. Jadi kita tunjuk cara yang bermain bola dengan cara yang kita boleh ajar mereka dengan cara mungkin dengan teknologi. Kita tunjuk cara berteknologi kan, contoh kita tunjuk video ke dan sebagainya agar lebih memudahkan lagi pelajar-pelajar tu lah. Okey? Boleh Boleh. Okey. Boleh. Dan saya tertarik dengan apa Dr. Syarif cakap tentang satu hadis satu ni lah. Kata-kata hikmah lah yang mengatakan bahawa yang Sayyidina Umar pernah mengatakan ingin mendidik anak-anak haruslah mengikut peredaran zaman. Betul? Sebab generasi Z ni memang kita akan mengikut peredaran zaman ni sebab mereka pakai internet. Okey, sebab mereka pakai internet jadi kita akan ikut. Sekiranya kalau kita pakai basic pendidikan yang terdahulu yang menggunakan hanya membaca dan berceramah, mungkin mereka akan rasa bosan. Dan mereka akan rasa malas untuk belajar. Dan mereka menganggap mereka dah pandai, mereka ada handset dan mereka boleh akses sendiri apa yang mereka nak dalam pendidikan yang kita ajar tu lah. Okey, sekian. Okey, ada perbincangan? Kita dah bincang tadi. Bincang lah. Okey, Bincang sambil ni. tak ada apa ni? Penutup. Penutup. Tak cakap apa. Penutup nak cakap. Mungkin kita kena tengok generasi macam Syarif kata dia kan. Okey. Kena kenal student kita. Kalau kata student memang generasi Z lah kalau student sekolah kan. Tapi kita kena kenal mak ayah dia. So kita kena tahu. Kalau sekolah rendah kita ajar nanti, kalau katakanlah ada nak mengajar sekolah rendah kan. So mungkin parents dia generasi X.
Kalau kata generasi Y pun ada kalau sekolah rendah kan. Lepas tu baby boomers, ibu parents lah, kita kena faham cara fikiran parent, ibu bapa. Jadinya kita kena tahu generasi ni pada student dan pada mak ayah. Penting lah dia ni sebenarnya. Tak faham. Kira kesimpulan dia tu kira memang kena ikut peredaran zaman lah. Yang tu je. Kena ikut peredaran zaman untuk mengajar anak-anak sekarang. Dan kita kena faham generasi mak ayah dia. Tu yang ada generation gap yang Dr. Syahrir cerita kan. Generation gap sebab tu lah jauh sangat. Z ni dia evolusi banyak sangat beza kan dengan memang betul. Mereka dengan teknologi memang tak kata berpisah. Yang tua-tua pula, yang baby boomer nak teknologi pun tak reti kan. Tu ada, okey, kita tentang isu sikit Tu pernah satu isu cikgu sekarang. Okey, boleh dengar tak? Bila ada yang sistem PDPR kan, guru-guru yang terdahulu mungkin dilahirkan pada zaman mungkin lah zaman 90-an, 80-an lah, kira 70-an kan. Mereka ni macam tak pandai nak guna sistem PDPR yang baru ni, menggunakan teknologi. Jadi tu ada satu isu lah kita sebagai seorang pendidik. Okey, boleh dengar tak? Betul. Jadi, memang dia ada cikgu-cikgu yang tak mengajar pun sebab dia tak boleh nak PDPR kan. Dia bagi WhatsApp yang soalan, lepas tu minta buat macam mana nak belajar macam tu. Dah lah lama hari PDPR. Budak-budak mana kan. Sebab tu kita tak boleh. Kita kena ikut peredaran zaman lah. Kita kena fleksibel. Kena ikut. Lepas tu ada lagi isu-isu nak dibangkitkan? Aina dengan ni? Tak ada. Tak ada Lepas generasi Z, generasi apa Alpha. Alpha pun sama aja macam Z kan? Tak ada beza kan? Lagi apa lagi sebelum kita nak menutupkan kita punya ni perbincangan kita? Tak ada apa dah kot. InsyaAllah. Tak ada apa dah kot. Itu saja. Terima kasih. End recording dulu.